Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, kita jumpa lagi dalam matematik tingkatan 4 dalam bab yang ke-9, iaitu kebarangkalian peristiwa bergabung. So, untuk video pembelajaran pada kali ini, kita akan fokuskan kepada subtopik 9.2, iaitu peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar. Dan untuk standard pembelajaran pada kali ini adalah 9.2.3, menentukan kebarangkalian peristiwa bergabung bagi peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar. Okey, so kita nak belajar mencari macam mana nak cari kebarangkalian. Okey, so kita imbas kembali. So ini yang pernah diberitahu dalam video sebelum ini, iaitu kebarangkalian peristiwa A adalah bilangan peristiwa A per dengan bilangan ruang sampel, dan jawapan kita adalah terletak di antara sifar hingga 1. Dan dalam video sebelum ni kita ada hukum pendaraban kebarangkalian, iaitu P kebarangkalian bagi peristiwa A dan peristiwa B adalah P persilangan antara peristiwa A dan peristiwa B. Jadi kita nak dapatkan dia, kita darabkan. Jadi peristiwa A darab dengan peristiwa B. Okay, so kita boleh tengok dalam video pembelajaran yang lepas. So untuk kali ini kita fokuskan kepada contoh 5 muka surat 251. Sebuah beg mengandungi 8 biji guli hijau dan sebiji guli merah. 2 biji guli dipilih secara rawak dari beg tersebut, satu demi satu tanpa permulangan. Warna guli dicatatkan. So ada dua soalan dan ada pecahan soalan. Wakilkan situasi di atas dengan gambar raja pokok. Yang kedua, kita kena hitung kebarangkalian mendapat guli yang kedua berwarna merah, dan hitung juga kebarangkalian mendapat kedua-dua biji guli berwarna hijau. So kita buat satu persatu. Okey, so di sini kita ada yang terlibat adalah guli hijau dan guli merah. Jadi untuk melukis gambar raja pokok, so kita ada dua cabang, iaitu guli yang pertama ada warna hijau dan juga warna merah. Okey, ada hijau dan juga merah. Disebabkan kita ada 8 biji guli hijau dan sebiji guli merah, jadi kita tulis kebarangkalian dia di atas garisan tu. Kebarangkalian mendapat guli hijau adalah 8/9 dan guli merah adalah 1/9. Sebab guli merah kat sini ada 1 sahaja, guli hijau ada 8. So ini kali pertama. Dia katakan di sini dipilih secara rawak tanpa permulangan. Tanpa permulangan. Jadi untuk kali kedua kita tetap ada pilihan hijau dan merah. Okey, jadi kita tulis hijau dan merah. Untuk guli pertama, kali pertama kita dapat kebarangkalian dia 8/9 hijau. Jadi untuk guli yang kedua, disebabkan tanpa permulangan, bilangan guli dari 9 dia dah berkurang jadi 8. Tadi kita pilih guli yang berwarna hijau, jadi hijau tadi 8. Jadi di sini kebarangkalian dia bilangan guli hijau itu dah berkurangan. Jadi kebarangkalian kali kedua mendapat guli hijau adalah 7/8. Bagaimana dengan warna merah? So merah kita tak kacau. Pada anak panah yang pertama ni kita tak kacau warna merah. Jadi tetap bilangan merah ada 1. Tapi bilangan semua guli dah jadi 8. Okey, so ini untuk kebarangkalian yang pertama. Kalau hijau-hijau dan hijau merah. Okey, kalau kita dapat merah dulu kali pertama. Kali pertama kita dapat merah disebabkan merah ini hanya ada 1. Jadi kali kedua nak dapat merah dah tak ada, kosong. Jadi untuk cabang yang kedua ni, kebarangkalian mendapat merah adalah 1/9. Kebarangkalian kita nak pecahkan semula ni, kita hanya pecahkan kepada hijau sahaja. Iaitu hijau tinggal dah dapat 1 merah tadi, jadi bilangan dia adalah 8. Hijau tadi bilangan dia memang asal 8, jadi 8/8.
Warna merah dah tak ada kat sini. Ataupun sifar lah, kosong kebarangkalian nak dapat merah kali kedua tu jadi kosong di sini. Jadi kita hanya tulis warna hijau sahaja. Jadi kesudahan di sini adalah hijau-hijau. Okey, HH hijau-hijau. Kita ada hijau merah dan juga kita ada merah kali pertama, hijau kali kedua. Okey, so ini adalah kesudahan yang diminta kita mewakilkan dalam gambar rajah pokok. Okey, soalan B. Daripada gambar rajah pokok yang kita dah lukis tadi, so kita nak hitung kebarangkalian mendapat guli kedua berwarna merah. Jadi kalau kita tengok di sini, guli kedua yang berwarna merah ni hanya ada satu kesudahan kat sini, iaitu hijau pertama, merah kedua. Iaitu kebarangkalian dia adalah, kita ambil kebarangkalian guli kedua warna merah, kita ambil kebarangkalian, kita tengok anak panah dia dari mana. So HM ni adalah 8/9 dan juga 1/8. 8/9 dan 1/8. Jadi kita ambil 8/9 darab dengan 1/8. Okey, sebab dia dan persilangan. Jadi kita akan dapat jawapan dia 1/9. Okey. Untuk soalan yang kedua, mendapat kedua-dua biji guli berwarna hijau. So apa maksud mendapat guli kedua-duanya berwarna hijau? So yang pertama hijau, yang kedua pun hijau. Jadi kita ada satu kesudahan di sini. Okey, mendapat kedua-dua guli hijau, HH. Jadi yang pertama 8/9, yang kedua 7/8. Jadi kita ambil 8/9 darab dengan 7/8. Jumlah dia adalah 7/9. Okey. So kita tengok lagi satu contoh, iaitu praktis 9.2C muka surat 252. Okey, soalan yang keempat. Kotak T mengandungi 5 kepingkat berlabel huruf celik CELI. Okey. 2 kepingkat dikeluarkan secara rawak dari kotak T satu demi satu tanpa pemulangan. Hitung kebarangkalian kad pertama berhuruf konsonan dan kad kedua berhuruf vokal. So kita boleh buat dalam gambar rajah pokok ataupun dalam gambar rajah dalam bentuk jadual. Okey. Kalau yang rasa-rasa tak nampak. Okey, kalau siapa yang boleh terus gunakan rumus, so boleh terus gunakan rumus. Okey, kebarangkalian peristiwa A dan B adalah peristiwa A darab dengan kebarangkalian peristiwa B. Kebarangkalian mendapat huruf konsonan. Dalam kes ini, huruf konsonan kita ada 3, C, L dan K. So, bilangan huruf adalah ada 5. Jadi, 3/5. Mendapat huruf vokal. Disebabkan dia kata kat sini, tanpa pemulangan. Dia tak pulangkan balik. Jadi, bilangan ruang sampel kita jadi 4. Dan huruf vokal kita ada 2, iaitu E dan I. Okey, di sini bilangan huruf 2 tetap huruf vokal tetap ada 2 sebab kita tak kacau huruf vokal. Jadi ada 2/4. Jadi kebarangkalian mendapat huruf konsonan dan huruf vokal adalah 3/5 darab dengan 2/4. Jadi kita akan dapat 6/20 dan kita boleh permudahkan, kita akan dapat 3/10. Okey, katalah yang rasa-rasa tak boleh nak guna terus rumus tersebut, tak nampak ataupun tak yakin, so kita boleh buat dengan cara jadual. Okey, so kalau kita buat dengan jadual, so seperti biasa yang mencancang ini adalah kali pertama, yang mendatar itu yang kali kedua. Disebabkan dikatakan tidak ada pemulangan, jadi kita tak akan dapat huruf yang sama. CC itu kita tak akan dapat. Begitu juga dengan EE pun kita tak akan dapat.
Okey, kalau kita senaraikan okey, pilihan-pilihan kesudahan kita ni, so disebabkan dia ada 5 huruf, okey, dan kita tak akan dapat huruf yang sama, jadi kita akan dapat kesudahan bagi ruang sampel kita ini ada 20. Jadi kita nak dapat kad pertama konsonan. Konsonan ada C, L dan juga K. Dan huruf kedua adalah vokal, ada E dan juga I. Jika kita tengok kat sini, kita ada persilangan dia CE, CI, LE, LI, KE dan KI. Okey, jadi kita ada kesudahan dia. Kita boleh senaraikan. Untuk senaraikan kesudahan ini kadang-kadang bergantung kepada soalan. Kalau soalan minta kita senaraikan semua kesudahan, so kita kena senaraikan. Okey, so ini adalah kesudahan bagi mendapat kebarangkalian kad pertama konsonan, kad kedua vokal. Jadi kebarangkaliannya adalah 6/20 ataupun 3/10. Okey. So itu ialah bagaimana kita nak mengira kebarangkalian peristiwa bergabung bagi kes peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar. So kita akan sambung lagi dalam video pembelajaran yang akan datang.